Wah ini luar biasa ya, kita punya pesertanya, partisipannya udah 120-an orang, luar biasa nih. Berarti memang sangat tertarik dengan judulnya dan pembicaranya. Hari ini Cangkol kita juga 2 bahasa, dan juga pembicaranya seorang ahli di bidangnya, sudah lulusan S3 juga, dan juga masih sangat muda, dan sudah menorehkan berbagai macam penghargaan untuk ilmu wushu, terutama nanti dengan wushu Shaolao ya tentunya ya. Nanti di tengah acara kita akan ada kemarin penghargaan dari wushu Shaolao kita. Itu tapi nanti di tengah acara. Jadi tetap stay tune, jangan kemana-mana ya. Oke. 好，肖老师在吗？肖老师，肖老师没有声音。没有声音了又。哎，对，好了，可以了吗？好了，好了，对，可以了，可以了，老师。好好好。好的，肖老师你好。你好，你好。好，老师，你可不可以先跟我们介绍一下老师的，就是从哪里来的，然后老师就是反正老师的背景。好，现在开始吧。啊，对，开始了，老师。那大我先给家都迫不及大家，待了。我先给大家问好吧。大家好，道友们好，掌门人、掌门夫人晚上好。很荣幸能来到这里给大家分享武术的事情，分享中国文化。希望大家在这里一起学习，一起进步。Oke, selamat malam kepada Cangmen dan Cangmen Furen dan semua taoyu-taoyu semuanya. Dari Xiao Laoshi, beliau sangat bangga sekali dan juga sangat tersanjung ya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sharing tentang ilmu-ilmu wushu yang beliau tahu, dan juga terutama terhadap yang tadi judulnya filosofi wushu ini untuk kegunaannya untuk anak-anak muda. 那我自我介绍。对，老师。我是山东人，然后退役山东省武术队。Oke, Laoshi itu asalnya dari Shantung dan dia mengikuti wushu itu dari perguruan wushunya Shantung, provinsi Shantung. 好，老师，然后如果老师从山东的话，是老师什么时候开始学武术呢？然后为什么喜欢学武术？我学武术是8岁的时候开始学武术，这个有点高。8岁的时候开始学武术，我是90年出人，90年，然后练到12年结束。Jadi Laoshi ini belajar wushu itu dari umur 8 tahun. Terus beliau ini lahirnya tahun 90，sama kayak saya Laoshi，就是我们同年龄，老师。同龄是吧？对，我也是90出生的，对。Jadi kita Laoshi lahir dari tahun 90, terus beliau belajar wushu dari tahun 2012 dan sampai sekarang itu beliau tetap ya ini jalurnya di wushu ini gitu ya. 然后老师，为什么老师会喜欢学武术呢？因为我小的时候吧，在我们的那个家乡，在我的家乡，很多人吧，他都会武术，因为我的爸爸妈妈、我的叔叔他们也会，他们多少都会一些这个功夫吧，会有一些拳，然后通过他们的感染，我也跟他们学习。前期是我爸爸妈妈的支持啊，你去学习啊，你去坚持啊。后期是我自己喜欢。Oke. Jadi Laoshi ini kenapa dia sangat suka belajar wushu? Itu awalnya dari papa mamanya, asuknya, terus keluarga-keluarganya yang lain, tetangga-tetangganya itu bisa belajar wushu. Jadi karena ada terpengaruh orang tua dan juga lingkungan, beliau jadi suka wushu dan juga memang disupport sekali sama orang tuanya. 然后老师，这个武术呢，因为我们就是我们是印尼人，也是好像是全世界吧，我们就武术可能是也是我们才就是才流行这个名字。
这个以前大家都知道就是中国功夫，那基本上呢，中国功夫还有武术，是哪个是不一样的？是有什么区别？我们要知道中国功夫和武术的区别，我们先了解一下它的起源，了解一下它的历史。Oke, jadi untuk tadi saya bertanya, sebetulnya kan kalau kita orang Indonesia atau mungkin di seluruh mancanegara ya, kita itu cuma tahunya tentang kungfu aja. Kalau wushu ini kan kayaknya baru terkenal mungkin kemarin yang Olimpiade atau Asian Games yang lombanya itu ada mendapatkan medali emas ya, atlet kita yang mendapatkan medali emas. Jadi kita mungkin baru dengar tentang wushu. Nah sebetulnya ada perbedaan nggak antara wushu sama kungfu? Dan tadi si Lause bilang bahwa untuk membedakan wushu dan kungfu ini kita harus belajar dulu, tahu dulu asal usulnya tentang sejarah kedua kata ini. 是什么样的起源呢？老师，你可不可以中国的跟我们讲？武术啊，它起源很久，它是起源于原始社会，它是中国劳动人民长期社会实践中不断的积累起来的一个文化遗产之一啊。Oke, jadi Cungku Wushu itu sebetulnya dia punya sejarah itu udah lama banget ya. Itu sudah ada sebagai satu ilmu untuk olahraga, untuk perpanjang umur, terus juga salah satu dalam kultur budayanya Cungku. 武术其实在历史上有很多的称呼啊，有很多的称呼。古时候会有把它之前会叫相搏、手搏，然后武功、国术，还有叫武艺。Oke, jadi kalau di Wushu itu di sejarahnya itu namanya banyak banget. Ada yang namanya dulu dikenalnya zaman dulu ya, itu bukan namanya wushu tapi namanya xiangpu atau shoupu. Terus ada juga namanya wukong, terus ada juga wushu. Wushu itu mungkin ilmu ya ini ya ilmu silatnya negara gitu ya. Atau UI itu ya art untuk bela diri. 在1949年的时候，中国国家体委把它们正式命名为武术。Oke, jadi pada tahun 1949 itu ada badan untuk kayak untuk olahraganya gitu, menporanya di Cungpo itu mengganti nama menjadi Wushu, menetapkan secara legalnya itu adalah namanya Wushu. 2009年，国家体委把武术的定义重新更改了一下。武术是中国文化为理论基础，以技击方法为基本内容。Oke, jadi pada tahun 2009 yang tadi yang menporanya itu tadi dia mengganti makna dari wushu ini sendiri. Jadi ada maknanya ya. Jadi kalau wushu itu adalah sebagai dasar teori dari budayanya Cungpo. Dasar teori dari budayanya Cungpo. Jadi di mana cara-cara atau makna dari serangan-serangannya itu adalah cara untuk menahan serangan gitu loh caranya di situ. 以套路、格斗、功法为主要的运动形式的传统体育项目。Oke, jadi seperti yang tadi kita bilang bahwa akan ada trik-triknya ya, ada cara-caranya. Jadi ada namanya taulu mungkin jalannya, terus ada keto, ada cara pukulnya, terus ada kungfu, ada cara berlatih membela dirinya gitu. Itu ada sebagai satu olahraga, bentuk olahraga yang tradisional gitu bentuknya ya. 就我们现在了解的太极拳啊，也是武术下面的一个拳种。Kalau kita tahu kayak tentang Tai Chi Chuan itu adalah salah satu turunannya dari wushu. 我们现在讲一下字面的意思啊，比如说这个武啊，止格为武，就这个武字啊，叫止格为武，它的意思是消停战士，就是停止战斗的意思。Oke, jadi dari kata kita pecah, maksudnya kata-kata wushu-nya itu sendiri ya. U-nya itu ada huruf U-nya itu adalah sebagai langkah kita
step-step kita itu untuk menahan serangan, jadi menahan perang gitu ya. 它的术是技术，然后武术呢就是停止战斗的意思。 Nah, shu-nya sendiri artinya adalah ilmu, ya, teknik. Jadi kalau wushu itu adalah teknik atau ilmu atau caranya untuk bisa kita menahan serangan atau perang ya gitu. Gerakan-gerakannya itu. 可能好多人理解的武术可能就是要打，要干什么，但是不是，武术的字面的意思是停止我们战斗，不可以，不允许让我们去打。 Oke. Kalau orang di umumnya mungkin taunya bahwa wushu itu adalah untuk berperang, untuk berkelahi. Padahal sebetulnya bukan. Wushu itu malah kita diajarkan kalau bisa jangan berkelahi dalam makna dari wushu ini sendiri. 然后我们再了解一下功夫这一词。功夫它最早是在中国清末时代才出现的。 Oke. Terus kita lanjut ya. Tadi kan tentang wushu nih, maknanya wushu kita udah tahu. Nah, terus tadi kan kita mau tahu apa sih perbedaan dengan kungfu. Nah, kungfu sendiri ini sejarahnya itu baru ada ketika zaman terakhirnya dinasti Qing. Jadi zaman era-era terakhirnya dinasti Qing itu dia baru muncul nih kata-kata kungfu. 它也是武术的别称，主要体现在这个武术上面的应用啊，或者是造诣啊。 Nah, jadi sebetulnya dia berhubungan juga ya, menggunakan juga kata-kata dari kata lain dari wushu. Nah, sebenarnya intinya adalah kayak dia bagaimana sih menggunakan caranya wushu lah, terus bentuk-bentuknya seperti apalah itu ada dalam si kungfu ini. 最重要的影响力应该是来自上世纪60年代功夫巨星李小龙，然后把这个功夫这一词带入了西方。 Nah, terus jadi yang kita tahu ada satu tokoh yang sangat terkenal ya, mungkin seluruh dunia tahu ya, itu adalah satu tokoh yang kita tahunya adalah Li Xiaolong atau Bruce Lee. Dia berarti kan di tahun era 60-an ya, 60-an itu si Li Xiaolong Bruce Lee ini dia bawa kata-kata kungfu ini ke luar negeri, ke Amerika, terus dimasukkan ke dalam kamus internasionalnya. Makanya that's why kungfu ini lebih terkenal namanya secara internasional gitu, karena udah ada dimasukin ke dalam kamus internasional itu oleh Bruce Lee. 武术那个李小龙最早的时候他学的咏春拳，咏春拳也是武术里面的一个拳种。 Oke. Nah, sebenarnya kayak Bruce Lee itu dia belajar pertama kali kungfu tuh belajar dari apa? Ying Chun ya, Ying Chun. Nah, Ying Chun itu sebetulnya juga adalah salah satu teknik tinju di dalam wushu. 中国功夫也称为中国武术，所以它是一样的。它的技击、内容、套路、格斗、搏斗的运动形式、内外兼修的这个内涵，它都是一样的。 Oke. Jadi Cungpo Kungfu ya, yang tadi Kungfu China itu juga termasuk adalah Cungpo Wushu. Jadi mereka itu mempunyai teknik-teknik yang mirip, nggak jauh beda, seperti langkahnya, cara pukulnya, terus cara bela dirinya, itu semuanya satu kesatuan gitu. Jadi nggak terpisahkan untuk antara Wushu maupun Kungfu. 它讲究刚柔并济、内外兼修、内外合一、形身兼备。我想这个在我们道教里面是不是也讲究这么多这个意思含义？ Jadi seperti dalam wushu maupun kungfu ini mereka seperti menekankan seperti misalnya kita keras dan lembutnya itu seperti apa ya. Terus ada kayak yang di dalam maupun di luar itu harus saling seimbang. Terus ini seperti kayak kita belajar dalam Tao Chiao, dalam Shu Tao kan kita kalau kayak latihan Lian Kung itu juga seperti yang keras dan lembut. Terus ada yang posisi untuk yang eksternal internalnya.
terus semuanya tidak bisa dipisahkan lah satu dengan yang lainnya. 它有着厚重的思想和文化内涵的支撑，所以它是体育，但是它高于体育。 Oke, jadi sebetulnya yang tadi kita bilang bahwa yang tadi ada keras lembut, terus ada luar dalam, ada internal eksternal dan sebagainya itu sangat terkait dengan kebudayaan Cungko sendiri. 它是一种思想，是一种文化，因为它有着极其浓厚的文化底蕴。 Oke, jadi ya tadi ya kita bilang bahwa walaupun dia adalah salah satu jenis olahraga, tapi dia lebih tinggi posisinya karena dia sangat mengandung unsur-unsur budaya Cungko. Gitu. 现在大家能明白吗？ Sampai sini gimana? Apa agak udah mulai paham ya tentang makna dari wushu tadi itu ya? Tentang ada penjelasan-penjelasannya, wushu itu seperti apa, terus gerakan-gerakannya dan sebagainya. 那老师，然后我们想再了解，就是刚才你说，武术这方面就是中国文化有什么样的关系呢？就是刚才你说，武术跟中国文化是非常相近的，是什么样的关系呢？老师？比如说，在这里面，在武术这里面有一句“未曾学艺先学礼，未曾习武先习德”。 Oke, jadi tadi pertanyaan saya, kan tadi penjelasan sama Laoshi bahwa cara-cara teknik-teknik yang wushu ini sangat berkaitan dengan budayanya Cungko ya. Nah, ternyata ini ada satu kata di mana satu kalimat sebenarnya bukan satu kata tentang di dalam wushu sendiri itu adalah pepatah gini. Kalau misalnya kita belum bisa belajar tentang seninya, kita harus belajar dulu tentang etikanya, sopan santunnya gitu ya, tata keramanya. Tapi terus juga kalau kita misalnya belum belajar tentang bela dirinya, kita harus belajar dulu tentang moralnya. Jadi di sini diajarkan bahwa tata krama, terus moral itu harus didahulukan di antara yang lain. 所以我们在这里面练习武术啊，不单单是学了一个武术的技术，它更多的是这种文化，能让我们感受到，能让我们这个修德、修身、修心，能让我们感觉到这些东西。这个礼节是它武术的最重要的内涵，礼节、武德这方面。Oke, jadi wushu sendiri itu dia punya inti-inti ajarannya memang sangat menekankan tentang morality, tentang etika, tata krama dan sebagainya itu sangat ditekankan dalam ilmu wushu ini sendiri. 在练习的过程中呢，会教我们吃苦耐劳、拼搏的这种精神啊。 Jadi dalam belajar latihan wushu itu sendiri kita diajarkan bagaimana kita bisa lebih tahan banting, lebih gigih, terus juga punya semangat yang tidak pantang menyerah gitu dalam wushu ini. 可以从这个传授的过程中啊，学会礼节。 Nah, terus juga dalam dalam proses belajarnya si wushu kita juga memahami tentang tata krama dalam prosedur-prosedur untuk belajar wushu. 从技击中学会德行。 Nah, contohnya dari kita belajar tentang menyerang ya, teknik menyerang yang di wushu itu kita belajar untuk bisa lebih tesing itu mungkin lebih karena mengalah gitu ya. 不欺负别人啊，不被别人欺负。 Nah, jadi kayak tadi kita kan diajarkan mengalah itu kenapa? Karena kita tidak boleh menindas orang lain atau sebagai kalau bisa kita jangan biarkan orang lain itu tertindas. 想要更高的层次啊，需要开悟，在悟的过程中啊，可以修心。 Nah, terus kalau misalnya nih kayak kita dalam step belajar lagi,
kita belajar si wushu tingkatnya levelnya lebih tinggi, itu kita harus belajar tentang U. Nah, U ini nih yang kesadaran, di mana dengan proses yang U itu sendiri yang sadar itu kita bisa lebih merevisi diri. 我个人的一个体会吧，在武术里面可以做到以武修德，以武修理，以武修身，以武修心。 Nah, jadi yang tadi kita bilang bahwa dalam proses belajarnya si wushu itu ya, ternyata juga bisa merevisi diri. Kenapa? Dengan dengan si tadi yang kita si wushu-nya itu kita bisa merevisi moral kita. Dengan juga si yang tadi ilmunya wushu itu kita bisa merevisi kita punya kita punya etika ya. Terus kalau dengan juga kita bisa merevisi tentang fisik kita, diolah badan kita. Terus dengan juga kita jadi merevisi batin kita. Nah, jadi ini saling terkait nih antara satu dengan yang lainnya. 可以吧？ OK， 老师。然后老师，刚才也是，就是从我们可以修的非常非常多，就是刚才会修德呀，会修理呀，会修身呀，然后会修心呀。还有呢，老师，基本上如果我们可以练武术，我们是有什么样的好处呢？还有什么样的作用？Jadi pertanyaan saya itu adalah kalau kita nih latihan wushu itu selain kan tadi kita bisa merevisi diri ya, merevisi moral, merevisi etika, fisik, terus hati. Kita kalau latihan wushu ini kita bisa dapat apa aja sih? 第一可以强身健体，练武术。 Nah, oke. Jadi ini kata Laos bilang ini ada beberapa poin kita bisa dari hasil latihan wushu. Yang pertama, pastinya kita jadi membuat tubuh kita lebih sehat. 因为在通过这2年的疫情，大家能够感觉到强身健体是多少钱也买不到的，是最重要的一个东西了。 Ya, jadi kalau kita lihat dalam 2 tahun ini ya, kan kita dalam masa-masa pandemi, kita lihat bahwa yang paling penting itu adalah sehat jasmani, itu yang paling penting. 第二可以防身自卫。 Nah, yang kedua itu adalah membela diri. Nah, pasti ya namanya kan ilmu bela diri, pasti ya kegunaannya untuk melindungi diri. Jadi ya untuk membela diri. 我们可以做到不欺负别人，但是也不能让别人欺负我们。 Nah, jadi kita juga mungkin kalau membela diri kan ya kita memang tidak boleh sih namanya menindas orang lain. Tapi kita juga tidak boleh membuat diri kita tertindas oleh orang lain. 3学了一项生存的技术。 Nah, yang ketiga itu kita belajar teknik bagaimana kita hidup dalam wushu ini, kita belajar teknik hidup. 就像我现在一样，在武术里面，因为有武术，才有我现在的这样的一个工作，这样的一个生活，所以武术可以做一个生存的一个技术。 Nah, jadi kayak Xiao Laoshi ya, beliau ya istilahnya bukti hidup ya. Dia dari kecil belajar wushu, terus sekarang udah jadi Laoshi dan jadi pekerjaan satu major jurusan dia lah yang dia tanam dari kecil sampai sekarang udah bisa jadi pelatih provinsi ya di Jawa Timur lagi. 第4是可以学会吃苦耐劳、拼搏向上的精神。 Nah, yang keempat ini yang tadi ada pembahasan bahwa dalam belajar wushu itu kita diajarkan untuk menjadi orang yang gigih, tidak pantang menyerah, terus juga nggak gampang nggak gampang jatuh gitu ya, istilahnya harus lebih giat lagi. 然后第5，在习武可以修德和约束自我。 Nah, jadi terus yang kelima nih, di wushu itu kita ternyata selain belajar tadi merevisi moral kita juga bisa lebih memahami tentang mencari jati diri kita ini siapa sih. 上面我们讲到未曾习武先习德，就是武术对德行的重要程度。 Nah, kan tadi sebelumnya Lause kan membahas bahwa sebelum kita belajar tentang kita kan harus belajar dulu tentang moralnya ya. Jadi
memang dalam wushu ini kita jadi ditekankan untuk memperbaiki moral hidup kita. 然后在约束自我方面，在武术里面它有很多的规矩，必须要去遵守。尤其是在比赛过程中呢，我们必须要按它的规矩来。如果我们不按这个规矩规定来，那它就扣分。 Nah, contohnya nih, dalam wushu, pertandingan wushu, itu dia ada banyak sekali peraturan-peraturan yang harus ditaati, yang harus dipatuhi. Jadi kalau misalnya nih kita tidak menaati peraturan-peraturan itu, langsung dipotong nilainya. 所以它不可以按着我们的性子来，想怎么样就怎么样，不可以。 Jadi bukan tuh, nggak boleh tuh misalnya kita mau apa terus bisa kita mau ngapain terus bisa seenak-enaknya, no, tidak bisa seperti itu kalau dalam pertandingan wushu. Jadi benar-benar harus komitmen konsisten juga terhadap peraturan-peraturan yang ada. 现在我们让孩子可以知道，在守规矩、守条件的情况下赢得比赛，但是也可以体面的接受输。 Jadi kalau misalnya nih tadi ada kita dari belajar wushu ini ya, itu kita kan selain belajar tentang aturan-aturannya, ternyata di wushu itu kita juga diajarkan tidak hanya bisa menerima kemenangan, tetapi kita juga harus bisa menghadapi kekalahan. 现在可能跟我们的教育有关系啊。大家有孩子的应该知道，他们这个孩子现在他只接受赢，他不接受哭，不接受输。如果输了的话，他就会哭啊、闹啊，然后各种情绪啊。现在出现这样的情况。 Nah, jadi kalau secara realita ya, apalagi zaman sekarang nih, itu kan banyak banget tuh anak-anak kalau misalnya mereka itu bisanya tuh dapatnya menang aja, istilahnya. Dapatnya yang bagus-bagus aja. Tetapi kalau dia kalah, wah langsung emosinya nggak stabil, tantrum, teriak-teriak, marah, nangis dan sebagainya. Nah inilah yang dalam di wushu ini itu kita malah bisa dilatih emosinya lebih stabil. 然后继续，因为在中国啊，在现在在很多的这个发达国家，比如说这些，他都出现了这种情况，他受不了这个输，受不了这种挫折，然后就出现了很多的轻生的情况。 Nah, jadi yang tadi kita bilang bahwa tadi Lause bilang bahwa di negara-negara maju tentunya ya kan mereka kan anaknya sedikit ya 1, 2 gitu. Itu kayak di Jepang, di Cungpo, itu banyak banget anak-anak yang nggak bisa menerima kekalahan, tidak bisa menerima tentang tantangan, halangan gitu ya. Itu begitu mereka terima mereka langsung drop, jatuh banget. Nah ini jadi yang suatu hal yang apa emosinya anak-anak itu jadi nggak stabil. Nah inilah jadinya bagaimana caranya untuk bisa mengolah emosi anak-anak ini. 所以练习武术啊，可以让孩子承受更大的挫折、更多的压力，这个是文化教育不能带来的。 Nah, jadi dalam latihan wushu itu kita bisa belajar tentang bagaimana kita menghadapi tantangan, bagaimana kita menghadapi halangan, bagaimana kita menghadapi masalah. Kalau di wushu ini kita bisa belajar tapi kalau di umumnya di masyarakat atau yang di sekolah itu mungkin ini tidak diajarkan ilmu ini. 然后第6个方面吧，刚才讲到第5个，现在讲到第6个。自我感觉呢，武术是中国传统文化，在练习过程中呢，它可以深刻的了解、体会、感受中国文化的内涵，它可以去学习中文。 Oke, jadi terus juga ya di poin nomor 6 ini yang beliau rasakan juga bahwa dalam belajar wushu itu kita juga bisa belajar tentang budaya-budaya Cungpo. Itu pasti karena kan kita masih satu kultur ya. Kita harus belajar tentang ilmu nenek moyangnya istilahnya dalam wushu ini. Terus di sini bisa memahami tentang inti budaya Cungpo seperti apa dan juga bisa belajar Mandarin. Nah, gitu. Dalam belajar wushu bisa saya belajar tadi poin-poinnya bisa belajar Mandarin gitu. Jadi kalau istilahnya sekali
Mendung dua tiga pulau terlampaui ya kalau istilah kata dalam bahasa Indonesianya. 其实你们现在正在做的就是在传承啊，在发扬中国传统文化，然后走向国际化舞台啊，其实你们起着重要的贡献。Nah, seperti kita nih sekarang nih kayak belajar Shutao ya. Nah, Taojiao ini kita secara tidak langsung itu juga menjadi penerus, menjadi juga penyebar budaya-budaya Cungko itu ke seluruh dunia dan juga pastinya saling terkait juga dengan yang ilmu wushu ini. 我表示非常的感谢。 Jadi Lao sendiri juga beliau merasa sangat berterima kasih selain bisa mengajarkan wushu, beliau juga bisa belajar tentang agama Tao yang saling terkait ya, ilmunya itu saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 也希望通过这个武术，让更多的年轻人对中国的文化、对道教文化、对武术文化有更多的了解，然后有更多的兴趣来发扬我们中国传统文化。 Jadi beliau berharap nih dari wushu ini sendiri itu semakin banyak anak muda yang bisa tertarik, yang bisa paham tentang budaya-budaya Cungko, terus juga bisa lebih memahami, mendalami, atau tidak meninggalkan kita punya budaya leluhur gitu ya. 好， 然后老师，这些作用怎么样？大家能听懂，能听得清楚吗？ Ya, jadi dari ke-6 poin tadi cukup jelas ya dari Lause bahwa kita selain satu, kita bisa jadi tubuh lebih sehat. 2, kita bisa membela diri. 3, jadi salah satu cara kita untuk bisa untuk hidup lah istilahnya, dia dapat pekerjaan dan sebagainya, jadi pelatih gitu ya. Yang keempat, kita jadi mempunyai semangat yang gigih, nggak pantang menyerah. Tidak pantang mundur gitu. Terus yang kelima kita jadi lebih bermoral lah, diri kita moralnya tuh lebih dikulik lagi ya, lebih diperbaiki lagi dan juga kita lebih memahami nih potensi diri kita ini seperti apa gitu kan. Terus yang keenam juga tadi kita belajar tentang budaya-budaya Cungko, terus belajar bahasa Mandarin. Jadi kayak saya sekarang juga belajar Mandarin dari Lawson ya. 老师，然后呢？刚才就是刚才老师说，因为这个是几年吧，好像是20多年吧，老师已经练了无数。然后老师有没有感觉到，就是可能老师以前还有现在有什么不一样的感觉是怎么样？还有呢，现在老师应该也是教了很多的学生吧，就是老师认为他们学了武术之前，还有学了武术之后，他们的变化怎么样？老师能不能分享？从身体的方面，学了武术，他的身体会越来越好。这是很多的案例，或者是很多的学生都已经这个得到验证的。首先是他的身体会越来越好。Oke, jadi kalau dari Lause tadi kan dijelaskan bahwa dia kan mengajarkan begitu banyak murid ya. Jadi salah satunya itu yaitu tubuhnya jadi lebih sehat, jadi lebih kuat juga. 然后第二点呢，从自我约束这方面吧，他刚开始的时候，他练武术的时候，他的性格是比较张扬的，是外放的。然后学了武术之后，会让他更谦虚，然后更懂得去尊敬人，更有礼貌。Oke, terus ada salah satunya juga murid-murid itu tadinya dia lebih suka apa ya? Kalau kita ngomong ya suka show off kalau kita istilah Indonesia juga suka ini. Nah, tapi sejak latihan wushu itu jadi emosi jadi lebih stabil, orangnya lebih tenang, nggak lebih terlalu banyak berkuar-kuar gitu. 更让我们懂得叫谦虚好学啊。 Nah, jadi istilahnya anaknya juga lebih rendah hati ya. Jadi ini juga salah satu yang beliau lihat dari murid-muridnya. 最重要的还有一点是
在这个人群当中，你一眼就能看出来，哦，这个人是练武术的，因为他的在武术中重要的是这个精气神能体现出来，就好像我往这一站就知道啊，很有精神，很精神的一个小伙，这个是武术带给我们的不一样的精气神。Oke, jadi dalam latihan wushu pun juga kita ternyata ada belajar tentang Jing Qi Shen ya. Jadi di sini juga apa teknik-teknik belajarnya juga berbeda-beda. Nah, Jing Qi Shen inilah yang juga salah satunya yang dilatih dalam proses latihan wushu. 还可以让我们越来越年轻啊，是不是？大家 Nah, 看 terus 我是不是比较年轻？ jadi salah satunya adalah mukanya awet muda. Jadi contohnya Laosu ya. Laosu itu lihat aja mukanya awet muda banget kan. Jadi baby face gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita bisa lihat nih ya contohnya si Laosu tuh ya berarti seumuran saya tuh umur 30 sekian lah ya. Nah, itu beliau masih muda, fresh. Nah, 然后呢，老师，因为刚才老师说也是可以越来越年轻，那如果我因为这个这么大的年龄，就是30多岁，还是可以练武术吗？还是怎么样？老师，还是就是从可能是4岁、5岁就要练武术，还是我们已经20多岁啊、30多岁就还是可以练呢？可以练，可以练。因为我们的目的不一样，有的人是为了运动，有的人是为了健康，那有的人是为了成绩。哦，看我们的目的想要什么啊？那我们的练的拳种也不一样，我们练的速度也不一样。Oke, jadi kita belajar wushu pun itu sebetulnya umur 20-an, 30-an juga bisa belajar. Tergantung dari kita motivasinya mau apa. Ada yang tadi mau sehat, ada yang mau olahraga, ada juga yang mau nilai. Jadi tergantung nih kita itu maunya itu tahapnya nih sampai mana gitu. Belajarnya yang di mana. 那老师，然后呢？如果小孩子的话，刚才我看了，就是南蚌那边，对，南蚌啊、泗水啊，都是有那个小孩子也是在练。那最好呢，我们小孩子就是如果我家里有小孩嘛，那基本上最好是从几岁开始练武术呢？其实，在早期的时候，最好是让孩子要学会运动，比如说。在0到3岁的时候，我们都要给孩子做运动，因为在运动的过程中，才可以让我们的大脑发育。这个叫运动改变大脑。Oke. Jadi tadi saya bertanya nih, kan di rumah saya tuh istilahnya ada anak kecil gitu ya. Terus tadi juga kita lihat di Lampung, di Surabaya, muridnya tuh dari yang kecil-kecil nih. Sebetulnya umur berapa sih boleh belajar wushu? Nah, kata Laosu bilang kalau umur 2-3 tahun tuh udah bisa. Yang penting dia udah bisa jalan, udah bisa lari gitu, udah bisa latihan. Sebetulnya anak dari kecil udah disering ajak olahraga itu bagus banget untuk perkembangan otaknya. Jadi istilah kata ada pepatah bilang olahraga itu sangat baik untuk perkembangan otak. 我们要正确的了解这个孩子的发育的过程。他在小的时候，他为什么那么多动啊，那么多翻身呀，那么多滚呢？是不是？因为在这个过程中，他是对他大脑的一个需求，大脑的一个发育，大脑发出来这个信号，让我们的手要动要滚，他的大脑才可以发育。Oke, jadi kita juga bisa lihat nih dari anak-anak ya. Anak-anak tuh kan banyak ya perkembangannya beda-beda. Ada anak kecil yang istilah kata kalau kita lihat tuh banyak gerak gitu ya, nanti guling-guling, nanti loncat sana sini lah, nanti tepung pokoknya gitu. Ternyata itu adalah salah satu cara, istilahnya cara alamiah si anak tersebut itu dalam masa perkembangan otaknya gitu. Jadi itulah makanya kenapa anak-anak tuh nggak bisa diem, itu supaya otaknya tuh makin berkembang. 我们作为家长不可以在这个时候不要动。站好，不可以这个，不可以那个，不可以，这个是影响他大脑发育。Oh, sesuai Laosu. Oke. Jadi katanya kalau kita jadi orang tua tuh, jangan lari-lari ya, jangan gerak-gerak ya, jangan loncat-loncat ya. Itu sebetulnya tidak diperbolehkan ya, karena itu akan menghambat perkembangan otaknya.
哦，所以是这样，老师，我也是看我的孩子，他是会跳来跳去啊，然后那个滚来滚去啊，所以基本上是随便他，反正我们要是照顾他好，就是不要他那个，我们是最担心他是会掉下来了，然后就是砰，害怕他受是伤。对对对，对对，会害怕他受受伤。伤了，找对。到适合的场所，适合的那个运动的场所，一定要释放他的天性，让他去动，让他去翻，让他这个因为他在这个运动过程中才可以得到大脑的回馈的信息，他才可以发育的更好。Oke, jadi selagi kita masih bisa menjaga anak ya, istilahnya anak kita tuh diajak bermain tuh di tempat yang aman, yang terjaga gitu, selamat supaya yang penting jangan sampai menghambat perkembangan otak dia, karena kalau kita malah nyuruh dia diam, nyuruh dia jangan banyak gerak, malah nanti perkembangan otaknya terhambat gitu. Jadi lebih banyak beraktivitas, lebih banyak bereksplorasi supaya dia makin cerdas gitu ya, makin bisa lebih pintar juga. Mungkin kalau di sini kita bisa tahu juga salah satunya adalah Sosiong Akyong ya, yang di Playtopia kan siapa tahu nanti anaknya bisa diajak anak-anak kita ya semua diajak Playtopia main gitu supaya anaknya bisa eksplorasi lebih maksimal gitu. Nah, 然后老师就是刚才老师也是就是教了我们的无数小药嘛。然后老师有什么希望？这个针对我们的校园无数，然后学生们还有教练，老师是希望是怎么样呢？这个逍遥的孩子们现在他很听话，他比较听，比较有规矩，所以他们现在的进步也很大。然后他的教练现在 Bravo 他也是很努力的在学习，所以从教练然后到运动员现在的进步都很大。然后这次国家队选拔不是选了5个队员嘛，这是非常好的。Oke, jadi tadi pertanyaan saya itu apa sih harapan Lause, terus yang Lause lihat dari perkembangan Wushu Xiaoyao kita terhadap murid-muridnya dan terhadap pelatih-pelatihnya. Jadi beliau bilang Wushu Xiaoyao kita ini nih murid-murid itu lebih kinhua, lebih kuai-kuai gitu, lebih nurut lah, jadi sesuai peraturan. Jadi memang generasi Tao Chao kita itu luar biasa ya, dia mendengarkan semuanya, nggak aneh-aneh, terus juga ngikut aja Lause-nya ngomong apa, dan juga terutamanya salah satu pelatih kita nih, ada Koprobo nih, Koprobo ini pelatih Wushu Xiaoyao dan juga udah dilantik menjadi pelatih nasional dong. Tepuk tangan dulu dong secara virtual tuh Koprobo, luar biasa. Beliau nggak pernah berhenti belajar, terus sampai bisa di tahap sekarang. 我希望我给逍遥的孩子们还有这教练员就是一句话吧，就是希望他们在这个时候不可以骄傲，要付出比以前的努力还要多，因为他们现在在上面就很容易骄傲，很容易掉下来，所以在这个时候我们要付出更多的努力，我们要更加的努力，让我们持久的在上面走，不可以掉下来。Oke, jadi harapan terbesarnya Lause saat ini kan Wushu Xiaoyao itu istilahnya berada di level atas ya, karena kan menang lombanya banyak tuh. Jadi satu hal yang diminta Lause itu kita jangan sampai sombong, karena sombong terus kita tergelincir jatuh gitu, akhirnya posisi kita malah ke bawah-ke-bawah. Nah, harapan Lause itu tetap kita rendah hati, tetap kita mempertahankan apa yang sudah kita ada dan jangan pernah lengah karena kita maunya tetap stabil. Tetap ada di atas gitu ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai lengah, dan jangan sampai sombong, tetap rendahan hati inilah yang diutamakan. 这个可能是和人性，人都这样吧，在我们有成绩的时候，或者是在我们高点的时候，都会不自觉的会有骄傲，别人不知道的，然后自己就走到上面了。这个其实是很可怕的，就是希望我们更加的努力。Oke, memang ini tidak hanya di Wushu Xiaoyao ya, tapi mungkin pada kita semua ya, kita bisa remind kepada diri kita sendiri bahwa memang kalau orang tuh di posisi atas dia lupa gitu, lupa angin tuh makin kencang. Jadi mungkin kita nggak lihat orang lain lagi, kita melihat diri kita lebih di atas, akhirnya gampang terguling, akhirnya gampang tergeser sama orang lain. Ya udah, ketika kita ketinggalan malah kita makin lebih sulit ngejarnya.
希望其他的，我刚才在开始的时候看到其他的孩子给我们敬礼，谢谢他们，也希望他们要加油，在教练的带领下继续好好的训练，希望有一天可以来到泗水，我们一起交流学习。Oke, juga tadi yang di awal ya ada dari Usu Xiaoyang yang di Lampung, itu tadi Laoshi bilang Sisi juga udah apa namanya sudah memberikan penghormatan untuk beliau dan nanti jangan putus asa, pokoknya latihan terus semaksimal mungkin sampai ketemu lagi nanti di Surabaya. Jadi istilahnya bisa ada pertukaran murid gitu ya, pertukaran pengetahuan lah ya, studi banding itu dari Lampung ke Surabaya supaya langsung juga bisa saling berkenalan nih sama pelatih-pelatihnya, sama murid-muridnya. 也谢谢掌门人，就是在昨天的时候给我们道观的孩子拿了成绩的孩子发了一些奖金，发了一些补贴，谢谢他们对武术的支持。 Oke, terus juga Sesi juga sama Cameron dan Cang Furen kemarin udah datang ke Surabaya terus memberikan banyak penghargaan kepada atlet-atlet cilik kita nih yang pemenang kemarin lomba Wushu Xiaoyao ya, yang mungkin kemarin ya, itu 2 hari yang lalu itu khusus Cameron langsung turun sendiri dengan Cang Furen memberikan penghargaan kepada Wushu Xiaoyao kita yang Surabaya. Mungkin dari Surabaya bisa memberikan kita foto-foto ya yang siapa aja juaranya. Ini banyak banget tuh juaranya, saya bacain ya. Nanti sambil dibacakan. Dari Surabaya sudah siap belum? Kita sharing sedikit nih. Siapa aja nih yang kemarin menang nih? Ada yang pertama, Thalia Marvelina Tanzil mendapatkan 3 emas. Sudah dibuka? Agak buram kok. Sebentar ya, Bapak Ibu. Semuanya. Ya, yang pertama ya. Ini luar biasa ya. Thalia Marvelina Tanzil memenangkan 3 emas. 1 emas Chang Chuan B Putri, 1 emas Kunsu B Putri, dan juga 1 emas Tausu B Putri. Juara 2, kita lihat ada Tommy Benino Wiljono. Nah, Tommy Benino Wiljono ini 2 emas. 2 emas, 1 emasnya itu adalah Tai Chi Chuan B Putra. Terus ada 1 emas Tai Chi Chuan juga B Putra ya. Tai Chi Chuan ya, Chuan B Putra. Ya, terus nomor 3 ada Rainer Reynaldi Ferdiansyah. Nah, ini 1 emas dan 1 perak. 1 emas itu dari lomba Tai Chi Chuan, terus juga 1 peraknya dari Tai Chi Chuan. Ini luar biasa ya. Terus yang keempat ada Ayrton Jones. Ayrton Jones 1 emas. Wah, kecil-kecil luar biasa nih 1 emas ya di Jiansu. Jiansu untuk putra. Yang kelima ada Bradley Jason 1 emas. Oh. Ya, ini kembar ya. Mukanya mirip. Nomor 6 ada Celine Everly 1 perak dan 1 perunggu. Ya. Oh, sorry tadi ada itu ya. Ada Celine Everly 1 ini. Sorry kok sebelumnya sorry. Ada Celine Everly 1 perak dan 1 perunggu. Terus yang ketujuh adalah Hari Jefferson Sutanto. Hari Jefferson Sutanto 1 perak dan 1 perunggu. Terus ada lagi Jocelyn Claire Sutanto 1 perak. Jocelyn Claire Sutanto 1 perak ya. Terus yang kecil ada Tiffany Marvelina Tanzil. Nah, Tiffany Marvelina Tanzil ini kayaknya kakak adik nih sama Thalia Marvelina Tanzil ya. Ini luar biasa ya, Tauyu kita ini anak-anaknya sudah memenangkan berbagai macam medali emas. Dan juga ini kemarin yang lomba Piala Presiden ya, Piala Presiden. Ini lombanya begitu banyak dan medalinya juga begitu banyak dari kecil loh, hebat luar biasa. Kita berikan dulu tepuk tangan virtualnya ya, Tauyu semuanya ya. Nah, ini juga tuh luar biasa. Ini ada Cameron kita, Cameron Livingston dan juga Cameron Furen, Xu Meijuan ya, bersama para atlet-atlet wushu kita dari Surabaya.
Ini luar biasa ya. Jadi nanti diharapkan di semua daerah, semua muda-mudi kita ini punya nih wusunya, wusu xiaoyao-nya untuk anak-anak EBA-EBR kita supaya kita bisa lebih memberikan kontribusi lagi nih dalam wusu dan perwusuan kita nih. Luar biasa. Oke. Tentunya nih kita juga salah satunya kan dengan tadi itu adalah atlet-atletnya. Pasti kita juga pengen dong kasih penghargaan kepada laoshi kita ya, kepada Xiao Haitong laoshi. Mungkin Chang Meren bisa memberikan sertifikat penghargaan buat laoshi. 就是老师这个张门人会给老师对，送给我了一个纪念品。对，等一下把那个照片打开。bisa share。非常感谢，非常感谢，非常感谢。对，这老师。对，这个是要给老师。Oke, ini sebelum kita mulai prosesi tanya jawab nih ya, ini kebetulan kita ada 173 partisipan, kita sebelum ini acara berakhir, jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama dulu ya. Untuk foto bersama boleh? Foto bersama tim IT. Tim IT boleh bantu untuk foto bersama. Wah, luar biasa nih, kameranya dibuka semua nih. Sudah? Sudah, tim IT? Oh ya, ini juga ada foto ya, kemarin Chang Menden langsung memberikan penghargaan untuk Xiao Haitong laoshi. 对，非常感谢，非常感谢。 Ya, luar biasa ya. Memang Chang Menden kita ini beliau begitu sibuk keliling seluruh Indonesia. Beliau juga selalu menyempatkan waktu untuk bisa mendukung semua kegiatan Tauchau kita. Salah satunya adalah Wushu Xiaoyao ini ya di Surabaya kemarin dengan waktu beliau yang sangat-sangat padat dari Bali, Jakarta, terus Surabaya ini langsung untuk terjun memberikan penghargaan untuk anak-anak Wushu Xiaoyao dan juga untuk laoshi. Oke, untuk fotonya sudah ya. Oke, kita mungkin lanjut ke sesi berikutnya. Ke bagian Q&A. Ini yang biasanya banyak ditunggu-tunggu nih sama Toyo semuanya nih. Oke, ada yang mau bertanya silakan boleh. Ada yang mau bertanya? 老师，我们就等道友们可能是要提一些问题。可以，看有什么需要提问的。 有什么问题？ Iya, silakan. Ada yang mau bertanya? 不好意思。 老师，可能是因为刚才你说是那如果还没有问题的话，我再问一些问题吧，老师。好。老师是刚才说就是老师是不是从2019年在印尼教这个武术是吧？ 最早的时候我12年就来过。哦，12年已经来过印尼是吧？对，12年来了有4个月吧，4个月，然后 BON 结束了之后，全运会结束之后就回去了，然后14年又来，然后16年的 BON， 然后就是每一个全运会的时候我都会来。
Oke, jadi sebenarnya Laos itu udah datang ke Indonesia tuh 2012, 2012 terus 4 bulan, terus datang lagi 2014, datang lagi 2016, terus kayaknya setiap tahun datang lagi. 然后老师什么时候进入了我们道教呢？的几年？我记得是15年吧，哦，15年，应一五年该是哦。15年。对，其实这个道教，我在中国也没有了解这么多的道教文化，是来到这里之后，是昌明、Bravo 给他们聊天的过程中，他们给我讲这样，所以我来到这里，认识、学习，然后知道。Oke, jadi sebenarnya Lause itu tadi ada sedikit kesalahan menurut saya. Tadi kan saya bilang Lause tahun 2012, ternyata beliau masuk 2015. Awalnya itu dikenalkan dari Koprobo. Jadi mungkin dari ngobrol-ngobrol seru gitu ya, cocok nih gitu sama pemahaman beliau. Jadi 2015 ditauin dan dari awal muasalnya juga dari Koprobo yang kenal. Koprobo kita ini memang beliau sangat berdedikasi dalam hal perusuhan ya. Terus beliau juga untuk ikut Siutao, luar biasa nih. 然后呢，老师认为就是在印尼的话，就是有没有感觉到就是老师进入道教之前还有之后有什么样的变化？就是有什么不一样的？自己可能让自己更能安静下来吧。在心理方面可能有一个寄托，有压力的时候，然后比较累的时候，精神紧张的时候，然后我就可以有一个精神上的寄托，我可以去说，我可以去把我的压力可以释放出来，然后这个身体啊就会更舒服，第二天的工作啊也会就更好。Oke, jadi katanya beliau ini dalam belajar Shutao kita itu beliau selain merasa ya pasti akan sehat karena kan beliau memang latihan wushu ya, tapi secara emosinya itu beliau jadi lebih tenang. Terus dari cara pandang beliau juga jadi lebih luas. Terus lebih terbuka gitu ya. Terus dari cara beliau menghadapi masalah juga lebih nggak terburu-buru gitu, nggak terburu-buru. Terus juga dalam pekerjaannya itu juga jadinya sangat-sangat berdampak jadi lebih bagus. Tuh. 在道教这一块儿，这一个行业我还是一个小学生，我还是需要向大家多学习。Jadi kata beliau bilang dalam belajar Shutao ini beliau masih merasa masih anak kecil gitu, masih anak SD. Jadi kayaknya butuh dukungan lah, butuh support, butuh bimbingan dari senior-senior kita gitu. 我们都在学习，老师，我们就可以一起学习。在道教过程中，就是在修道过程中，我们肯定是不断的有学习。我们互相学习，互相学习，所以大家也不要不好意思，可以跟我聊一聊，然后我也向大家请问。Jadi katanya Laose nggak perlu malu-malu, kita bisa saling bertukar pikiran, terus saling sharing-sharing. Jadi kalau misalnya mau tanya apapun boleh. 哦，对了，老师，刚才我们那个有一位道友，他是从滨寨，从北苏班达拉，他是问老师，我已经40多岁了，我还有机会可以练武术吗？谢谢。可以呀，可以呀，Bisa，但是如果他那个觉得那个我的骨头会断，怎么样，老师？不是啊，可以练一些慢的武术，里面刚才说到有一些气功啊，健身气功啊，有一些太极拳的桩功啊，这个都可以练的。那比如说年龄大一点，那个腿上不舒服，不可以走太多，那我们就可以练站桩。我可以给大家做一下，演示一下也没问题。Oh, jadi katanya Laose kalau misalnya aduh takut nih nanti tahun 40-an kaki tulang kita patah-patah gitu kan, kaku gimana nih, enggak apa-apa. Jadi dalam wushu itu banyak teknik-tekniknya. Kalau misalnya nggak bisa loncat-loncat, bisa juga dalam keadaan berdiri gitu. 老师可能会演示一下吗？是怎么样，老师？可以哈。Oke, jadi lausnya mau ini kasih tahu kita nih gimana cara latihannya. 拿一下摄像头往下一点。
可以看到吗？ OK，可以，老师。就这样啊，先看侧面，然后好像我们坐板凳一样往下坐，很简单，就这样啊，像我们坐板凳一样往下坐，往下然坐。后然后这个膝关节不可以超过脚尖，不可以这样，在我们蹲的时候，要在这里。Oke. Jadi lutut itu tidak boleh menekuk ya. Menekuk dari itu nggak boleh begitu tuh, nggak boleh menekuk. Tapi harus lurus sejajar gitu sama si lutut. 然后在这 sama 个 si telapak. 对，我们可以1分钟、2分钟、3分钟。 Nah, gitu aja. Jadi nggak boleh terlalu menekuk, nggak usah. Jadi setengah aja gitu ya. Setengah jongkok gitu, itu boleh 1 menit, 2 menit, 3 menit. 如果这个动作可以了，我们可以把双手放在前面。 Kalau langkah itu bisa, kita bisa latihan tangan kita di depan. 对， tangan kita di depan. 与肩同宽。 Jadi tangannya pundak sejajar sama lutut. Sama lutut. 对，不可以顶胯，要往 Oh, 下 nggak boleh. Oh, nggak boleh membusungkan dada kita tuh, nggak boleh tuh. Badan kita jangan. Jadi harus lurus. 对，在这个过程中就可以练到我们腿部的肌肉，让我们腿部的血液循环更好。 Oh, yang tadi latihan itu bisa untuk melatih kita punya peredaran darah di betis ya, di paha gitu ya, supaya lebih otot-ototnya itu juga lebih lentur, peredarannya juga lebih lancar. 在中医有一句话叫“人老膝先老”，所以这个动作可以更好的练到我们的膝关节。 Jadi kalau dalam tradition Chinese medicine gitu ya, itu ada pemahaman bahwa kalau orang umurnya tua, pertama umur gitu, kita punya organ-organnya, aliran-alirannya itu jaringannya itu kan makin makin tua juga ya. Nah, ini juga bisa melatih supaya nggak terlalu tua gitu. 这样你可以先试一下，1次2分钟，1天3次。 Oke, kita bisa latihan 1 hari 3 kali, 1 kali 2 menit. 3分钟还是2分钟，老师？不好意思。2分钟。Oh, 1 kali 2 menit. Jadi totalnya 6 menit aja gitu dalam 你先试1个星期，我们约定一下，可以1个星期之后他再告诉你有没有效果。Oke, terus latihan dulu nih sama 1 minggu, kita lihat ada hasilnya enggak. 这个是针对他的下肢不太走动、不太方便的人。如果比较方便、喜欢动的，可以打一些太极拳啊，然后可以练一些健身气功啊，这个很多。Oke. 对，可以练这样的。 Oke, tadi latihan itu kalau misalnya buat orang yang jarang bergerak atau mungkin kaki-kakinya sakit gitu ya, itu bisa latihan yang tadi yang 6 menit tadi, yang 1 kali 2 menit, sehari 3 kali. Ya, kita lakukan dulu 1 minggu. Tapi kalau misalnya orangnya banyak gerak mau olahraga, itu boleh latihan kayak tai chi chuan, terus tadi tarik-tarik gitu boleh lah. 希望有机会我可以怎么样，可以教你们练一练也没有关系，看看有什么机会，你们在泗水啊的时候啊，可以教你们练。 健身气功8段锦。 Oke, jadi kalau misalnya ada waktu, Lobster bisa ngajarin lagi yang lebih detail, atau misalnya ada kunjungan ke Surabaya, bisa tuh Lobster nanti ajarin gimana caranya latihan lebih bagus lagi lah bentukannya. Nah, 老师，如果我们那个腰痛的话，老师，要练哪个比较好呢？怎么样练比较好？我们要了解一下腰痛的原因，是为什么是痛？ Oh, kalau pinggang sakit itu tergantung dulu kita kenapa sakitnya. 首先我们要了解它的原因，完了之后我们再去给它对症下药。
Oh, kalau misalnya pinggang sakit, kita harus tahu dulu nih kenapa sakitnya, terus baru tahu gimana latihannya biar bagus. 老师，如果腰痛是因为他是经常坐，因为现在是很多人都是在桌子上那个椅子上一直打字啊，就是那个看电脑呀。那这个的话肯定对腰不好。那这个是怎么练的，老师？对，我再练一下。OK， 老师。可以练这个，双手掌心向后。哦。它可以打开我们的胸椎这一块的胸椎，可以打开胸椎。Oke, jadi kalau pinggang sakit nih, karena kan kalau kita orang-orang kantoran ya, dulu kelamaan suka ini pinggang sakit, itu bisa nih kita tarik tangan kita ke belakang, terus kita agak kayak ketarik gitu dadanya, itu bisa melatih kita punya rongga dada. 然后头要左右看。 Terus kepalanya itu lihat ke kanan kiri gitu. 然后回来，对，然后在这边。 Nah, terus balik, tangannya tarik ke depan, lihat ke kiri lagi gitu. Tarik. 对，一次做6个。 sekali lakukan 6 kali. 一次做6个就是看做一次。2。 Oh, jadi kiri kanan 1 2 3 4 5 6 tuh 1 kali set. 然后第2个动作，双手掐腰，然后两腿与肩同宽。 Oke. Gerakan kedua, kita buka kaki kita segede pundak nih. Nah, terus kita badannya kanan ke kiri. Putar ke depan. Nah, lihat ke atas tuh boleh tuh ya, lihat gayanya langsung tuh. Nah, putar bolak-balik.也是做6次。 Juga sama, 1 set 6 kali. 这个可以治我们的腰椎。 Oke, jadi ini bisa memperbaiki kita punya pinggang. Ini biasanya untuk orang-orang yang kerja kantoran nih. Kerja kantoran yang sakit pinggang bisa ini latihan. 是一天可以练几次，老师？ 一天可以按你的自己的，如果你练2次就已经很累了，那就2次。如果2次没有感觉，就可以练到3次。 Oke, jadi kita latihan 2 kali. Kalau 2 kali capek ya udah 2 kali aja. Kalau misalnya yang belum capek 3 kali. 这个武术的这个运动只能是辅助我们的身体更好。如果你的已经劳损了，就是已经很严重了，那我们必须要去科学的医院去拍照，是怎么样的问题？不可以说我们要很相信武术，我练这个就好了，也不一定。 Oke, jadi wushu ini hanya membantu kita aja ya, membantu kita dalam hal untuk melatih tubuh kita. Tapi bukan berarti udah kita latihan wushu aja udah bagus, enggak seperti itu. Jadi tetap kalau misalnya udah terlalu sakit harus ke dokter cek. Jadi tetap ya kita nggak boleh cuman percaya ini doang, habis itu nggak mau ke dokter, no itu juga nggak disarankan oleh langsung. 对，这个是辅助和预防。 jadi ini adalah perbedaan antara membantu sama mengobati. 不可以有问题了我才来找武术。 bukan karena ada masalah nih itu saya cari wushu, bukan seperti itu. 这个好像我们道教也在讲这个，好像叫什么？我有问题了，我过来再拜再练，不可以。 Nah, sama kayak kita dalam belajar Taojiao ya, Shu Tao kita. Kita ada masalah nih, terus kita latihan pai itu tidak boleh seperti itu. 对，要长期的一个坚持，就会有效果。 Jadi kita harus konsisten, komitmen untuk latihan terus baru ada hasilnya. Tapi ya tadi kalau misalnya udah sakit langsung ke dokter. 要持之以恒，贵在坚持。 Ya, jadi harus lebih menstabilkan diri gitu ya, baru bisa mendapatkan hasil yang bagus. 老师，这个还有问题，如果这个脚下面叫什么？老师，这个痛了要怎么样练？老师，它是怎么样痛？为什么会痛呢？ Kenapa ya bisa sakit ya? Boleh ini kenapa ya sakit Sesiung?
对呀，他如果是受伤很严重的，就不可以运动。 Kalau terlalu sakit, misalnya jatuh atau bekas retak tuh nggak boleh olahraga. Jadi harus tahu dulu nih kenapa sakitnya. Boleh ini pahami hoitalos. 如果是疲惫啊，就刚才说的，坐的太久了，疲惫啊，那我们可以做一些牵拉的运动，这个会有对他的一些帮助。 Kalau misalnya capek, itu ada gerakan-gerakannya juga 老师可不可以给我们演示？如果他太累的话，怎么样？老师？如果是太累，我们的脚啊，可以这样拉。 Oh, kalau capek itu naikin ke atas, tarik-tarik ke atas sini kakinya, tarik ke atas gitu. 对，然后脚的下面放一个球，球什么球？老师？比如说我们打的网球， Oh, 放在 oke. 脚的下面，我们可以这样去踩它。 Jadi bawahnya itu katanya ada bola, taruh bola di telapak kaki kita. Ke bola tenis puter-puter. Jadi kita pakai telapak puter-puter. 我说的这个只针对他的疲劳性，这个可以，但是他如果是有一些伤病的话，那就不可以运动了。 Tapi ini adalah hanya untuk latihan untuk kalau misalnya kecapean. Kan kadang-kadang kalau kebanyakan jalan capek itu boleh. Tapi kalau ada sakit yang tadi saya bilang kalau retak atau pernah jatuh, kayaknya itu tidak dianjurkan untuk terlalu banyak olahraga karena nanti tambah sakit gitu. 因为现在我们可能是工作的压力比较大吧，我们有久坐啊，然后或者是看电脑啊，这里也会出现问题，颈椎也会出现问题，我们要提前的去预防。 Oke, karena zaman sekarang ini kan kita kerjaan tuh kebanyakan lihat komputer lah, baca lah, lihat HP lah, terus banyak gerak, jarang gerak, banyak duduk. Itu harus memang dilihat dulu nih sakit-sakitnya, kita boleh lihat dulu untuk ke dokter, kita pengobatan dulu. 他的这个伤病的形成，首先是从累，累完了之后啊，你先说。 Oke, jadi tahap-tahap orang sakit tuh biasanya mulai dari apa? Dari capek. 然后到疲劳。 Jadi yang kedua adalah kelelahan. 疲劳里面，它的肌肉就会有粘连。 Nah, kalau kelelahan nih, itu kita punya otot tuh kayak bisa mungkin nempel-nempel gitu ya. 粘连，然后它就有一些，好像我们按的时候，它会有一个硬的筋结。 Oh, terus kalau kita pegang nih, contoh nih, aduh keras gitu, nah itu. 对，这个时候就需要我们把这个筋结放松开。如果放松不开，下一步的它的血液就不循环。 Nah, kalau misalnya keras nih, misalnya pundak, pegel, aduh pegel gitu. Nah, itu kita harus cari tahu dulu misalnya apa namanya, jadi jangan terlalu keras gitu. Kalau misalnya udah terlalu keras, nggak bisa diurut juga nggak mempan, itu berarti kita punya aliran darah itu nggak lancar. 时间久了，它就会影响我们的身体姿态。如果太久，我们就会出现这个肩啊，一个高一个低，然后前趴，然后后仰，就会出现这么多问题。 Oh, kalau misalnya itu udah kita terlalu lama diemin ya, itu nanti terhadap postur tubuh kita ini jadi jelek. Jadi ada yang miring lah, ada yang bungkuk lah, ada yang pokoknya skoliosis lah dan sebagainya. 对，时间再久了，就会在骨头上就会出现问题。 Nah, makin lama lagi yang bertambah masalah di tulang. Jadi tulangnya akan bertambah masalah. 因为我们的这个骨头是有两边的肌肉是平衡的，如果这边的肌肉比较紧，它就会一直拉这边，拉，身体就会变形。 Oh. Jadi kayak di tubuh kita ini ada dua sisi otot gitu ya. Jadi kalau di satu sisi ini terlalu keras atau terlalu capek kelelahan, dia akan nanti narik satu bagian jadinya ya merubah postur dan segala macam dalam tubuh kita ini yang nggak kelihatan. 其实，在我们生活平常中，你可以看到有很多的人，他的高低肩不一样。 Oh. Kalau kita lihat nih ya, kalau di jalan-jalan tuh suka lihat kan orang dia punya pundaknya tuh nggak rata. Nah, itu pengaruh juga karena tadi udah capek, kelelahan, terus jadinya merubah postur tubuh. OK。 Oke. Rahel, ayo, ada pertanyaan lagi? 还有什么问题？
Ada pertanyaan lagi boleh? Silakan. Silakan Susun Suci semuanya. Monggo lo ini pembicaranya tuh S3 dari Cungko loh. Jarang-jarang bisa dapat seorang Lause yang sangat-sangat mahir di bidangnya. 我说的也不一定全对，就是大家做一个参考，还是要科学地去理解。Ya, cuma beliau Sanadi bilang bahwa ya memang nggak semuanya dia bisa benar-benar 100% benar, harus hanya satu referensi aja gitu ya. Jadi kalau misalnya memang ini bisa ke dokter juga kalau sakit, kalau tanya dokter ya pastinya, karena kan beliau memang ahli wusu bukan dokter gitu. Ada lagi? 老师还有问题，老师还在单身吗？还在单身。Lausunya tadi pertanyaan masih single nggak? Masih single lausunya ya. Susun Suci ya, tuh masih single, masih single. Tadi ada nanya masih single nggak? Lausunya masih single. Ya, siapa tahu kan kalau ada yang ini melirik-lirik tuh bolehlah tanya-tanya Lause gitu. Ada lagi mau ditanyakan? 机会难得哦，这一次不要钱，下一次要钱了啊。Kata Lause-nya bilang kalau sekarang yang sekarang gratis, mungkin nanti next time bayar sama Lause. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Oh， 老师，还有问题，老师。如果左边刚才那个脚 tumit bagaimana ya？ 如果那个左脚这个下面左脚经常痛，这个后面疼是吧？脚跟疼。对，不，那个脚对，是怎么是脚的这边疼。对，跟腱疼，跟腱是吗？这叫什么？是跟腱是吗？是这里是吧？对。这里啊，不是下面，是后面。好像是跟腱。这里是吗？啊，对，老师。啊，那这不是脚跟吗？到底是那个 photo。我也问了一下老师，稍等。是你。对，老师，对，tumit，怎么练，老师？他这个疼是怎么样？是站得太久吗？是一直在站着吗？Ini Suci kalau misalnya karena berdiri terlalu lama atau kenapa ya？如果就比如说他踹到什么重的东西，他也会疼。他有那个骨刺也会疼。如果站得太久，他会有骨刺。骨刺你能翻译吗？骨刺是什么，老师？骨刺就是我们这里不是有骨头吗？它又长出来的一个小骨头。如果站得太久，每天都在站，疲劳形成的就会出现一些骨刺。katanya kalau kaki kita itu tulangnya ada kayak apa sih tulang mudanya itu yang mungkin bisa menekan kaki kita kalau terlalu lama berdiri, nah itu bisa menyebabkan sakit. 那如果这样了的话是怎么练，老师？这个就不可以再练了，因为它的是骨刺了，这个我们要去医院了。kalau misalnya suka sakit jangan latihan, tapi mungkin ke dokter ya, dicek dulu kakinya kenapa, karena takutnya di dalam itu ada tulang-tulang muda itu yang malah bisa tambah sakit, bisa berbahaya buat kaki kita. 对，首先我们要了解我们是怎么样疼，是不是它的疼是针扎的那种疼，还是酸疼？ Oke, jadi sakitnya kita juga tahu apa nusuk atau ngilu gimana gitu. Nah itu kita harus tahu.
如果是针扎的疼，那个要去医院了。如果是酸疼，还可以用这个训练、按摩、放松的方法，还可以去缓解。Kalau misalnya kakinya nusuk, berarti kita harus ke rumah sakit. Tapi kalau kayak misalnya ngilu-ngilu gitu, mungkin kita masih bisa latihan karena terlalu capek kakinya. Pegel ya, pegel. 希望对你有帮助。对对，刚才那个酸酸的老师，酸酸的。酸酸的疼。对，酸痛的。酸酸的疼可以，他是做什么工作的？他是好像是老板吧，老师。老板是不是做的太久了？是不是上肢太胖了，然后压的？可能是好像不是胖了，因为可能是做太久了，老师。这个怎么样，老师？做太久了，先用一些热水吧，先用一些热水，用一些盐水，先泡一泡他的脚跟，让他那一块的血液循环的更好一些。Oh, kalau misalnya duduk terlalu lama, kalau ngilu-ngilu gitu, bisa kita rendam pakai air garam. Air garam biar apa namanya peredaran darahnya lancar dulu. Rendam pakai apa namanya biar badannya lancar. Maaf. 他有肿吗？有肿吗？这个不知道。ini ada yang bengkak atau enggak ya？这个他是帮忙人问老师，所以这个也不知道是怎么痛的老师。如果不肿的话，可以按摩按摩；如果肿的话，不可以按摩，要按摩周围。哦，如果不重的话可以按摩是吧，老师？但是如果重的话就不可以。对。哦，katanya kalau bengkak nggak boleh ya diurut, kalau nggak bengkak boleh diurut。为什么老师重的话是不可以按摩的？它为什么会肿呢？是因为里面肌肉里面的毛细血管破裂，所以它才会肿。如果肿的时候我们再去按摩，把里面的毛细血管就破裂的更多，所以它更严重。Oh, jadi katanya kalau kita bengkak itu karena dalamnya itu ada pembuluh darah yang pecah, gitu. Jadi apa namanya? Kalau makin diurut tuh makin bisa memecah gitu. OK， 老师，我们再继续吧。老师，可能是，刚才有老师说那个关于气功的问题。那如果老师说，武术针对气功有什么样的看法？老师，武术气功是武术的一部分。武术是气功的一部分。对，武术这个是武术，然后往下分有散打。有套路，然后有功夫，比如说有功夫，然后有健身气功。Oke, jadi wushu itu banyak ya, ada yang namanya santa, terbagi jadi santa, ada yang bagian namanya kan satika sebelumnya uang taulu, ada yang latihan qigong juga gitu. Nah itu ada pembagian-pembagiannya juga di dalam. 它都属于武术。Oke, jadi termasuk dalam wushu juga ya tadi apa qigong juga termasuk dalam wushu. 然后老师，如果刚才老师说，老师说就是从小练武术，有没有觉得很腻？老师就是我不要练了，这个已经很腻了。老师有没有这种感觉？有。然后怎么样解决？老师，因为我们肯定针对我们的所有的事情，肯定会感觉到那种感觉嘛。有，好像我们在学校一样，学习一样，我想着每个人也有可能是在学习的过程中，他也都会有一些烦恼，是吧？在武术也是这样，因为在大的比赛中，我们练的要会更多，会烦恼。那这个是教练员，第一是看你的教练员怎么样去给你引导，怎么样给你计划。现在教练员和他的家人爸爸妈妈是非常重要的角色，一个起到推的作用，一个起到拉的作用。Oke, jadi dalam hal latihan wushu itu ya semuanya istilah kata ya tadi si Laosu bilang bahwa dalam latihan pasti ada masa-masa bosennya gitu.
Nah, tapi dalam latihan wushu itu orang-orang yang berpengaruh adalah di bagian di pelatihnya sama orang tuanya. Jadi satu itu yang menarik dia, satu itu yang bisa mendorong dia dalam hal latihan. 爸爸妈妈一定要给他们更多的支持。 Nah, jadi papa mamanya pasti memberikan support yang sangat besar gitu. 合理的支持，然后教练员要给他合理的计划，因为他很烦恼了，那我们就找更多的兴趣的计划，改计划，然后这个吸引他的兴趣呀，改变他的训练方法，让他更愿意、更想在这个训练的地方。 Oke, jadi katanya kalau untuk latihan pun itu Lausu juga menemukan berbagai macam trik. Jadi misalnya anaknya kan ada bosen atau merasa bosen gitu latihan, itu pelatih harus cari cara nih gimana supaya anaknya itu tertarik lagi, nggak bosen lagi belajar wushu gitu. 好的，老师。老师还有问题啊，老师。可能是最后2个吧。没关系。稍等一下，老师。老师，这个武术和太极拳基本上是一样吗？然后因为对，因为这个有很多地方，它这个武术和太极，它就是经常那个很多人都就是以为是一样的。武术下面分太极拳，太极拳属于武术。jadi wushu下面是太极拳。jadi 太极拳itu sebetulnya termasuk dalam wushu. Jadi sebetulnya memang masih ilmunya itu saling terkait satu dengan yang lainnya. 就好像我们知道的，比如说武术有咏春拳、太极拳、南拳、洪拳、猴拳、蛇拳，这都是一个拳种。Oke, jadi wushu itu banyak tuh tinju-tinjunya tuh ada tai chi chuan-nya, ada tinju apa, tinju ular, tinju monyet, ada tinju apa Shaolin dan sebagainya itu pukulan-pukulan itu semua ada dalam ilmu wushu gitu. Jadi banyak banget beragamnya. 老师，然后因为刚才老师说是从8岁练武术，然后到现在已经20多年了，为什么老师会感觉到就是针对这个武术非常非常感兴趣？就是可能是谈恋爱吧，老师。在我们武术里面有句话这样说的是：武术虐我千百遍，我待武术像初恋。怎么样，老师？怎么样，老师？就是武术虐我，就好像我虐待一个人一样，他虐我千百遍、千遍、百遍、万遍，但是我看他还像初恋。哇。Kata Lausu bilang, mungkin wushu di mata Lausu itu bisa berubah beratus-ratus atau berpuluh-ribu kali, tapi Lausu itu selalu menganggap wushu itu cinta pertamanya gitu. Jadi beliau itu memang gimana ya, sangat-sangat tertarik sama wushu gitu. Jadi kayak cinta pertamanya Lausu dari kecil seperti itu. 因为在武术里面，我不单单只学到了一个技术，还是刚才说的，我在武术里面能感受到我的生活的改变，我对生活，我对人和人的交流，能教到我在武术里面，我可以学习到这么多的道理、礼节、文化。Oke, karena tadi beliau bilang bahwa dalam belajar wushu ini nggak cuma belajar tentang ilmunya doang ya, ilmu apa bela dirinya dan sebagainya, tapi dalam wushu ini beliau juga belajar tentang gimana sih kita berhadapan sama orang lain, terus kita moralnya kita, etikanya itu diajarin, terus juga budaya-budayanya itu semua diajarin dalam wushu ini sendiri. Jadi makanya beliau sangat suka belajar wushu, jatuh cinta sama wushu. 对。需要我们真心去喜欢，才能把这个事情，才有可能把这个事情做好。 Jadi dengan adanya rasa ketertarikan ini, kita baru bisa membuat berhasil dalam satu hal itu. Jadi membuat hal itu jadi sukses. 这个和我们学道也是一样的，如果我们真心去喜欢，才有可能会做得更高一些，或者是悟道更好一些，是不是？
Nah, jadi katanya sama kayak kita dalam syutao ya. Kita prosesnya kalau kita jatuh cinta dalam syutao, kita tertarik belajar syutao, terus mau diri kita tuh jauh lebih baik, lebih revisi dengan baik ya. Jadi lebih better lah. Itu pastinya ke depan juga membuat diri kita jadi lebih terbuka pandangannya dan berhasil dalam syutao kita. 最早的武术，有可能是我给往外练的。往外练的意思就是最早是我给别人看的，最早是我给爸妈看的，然后我给教练看的，我给裁判看的，然后练到现在就是我给自己练的。现在更多的是看自己。好像我在这段时间在道教也是这样想，如果我不是真心喜欢，我可能是给别人看的，给别人我练功啊，我干什么啊，我上香啊。但是我现在也在想，就是现在真正的喜欢的话是不求别人，是求自己的，给自己要真心去做的。Oke, jadi sebetulnya awalnya mungkin beliau belajar wushu itu ya karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi kita latihan, papanya mamanya lihat, pelatihnya lihat, terus istilahnya demi dapat hasil ya kita mau show off gitu ya. Awalnya karena sebenarnya mungkin kita tidak terlalu suka, tapi kita hanya mau mendapatkan posisi aja gitu, dapatkan pujian dari orang lain. Sama kita dalam syuta mungkin kalau misalnya kita terlalu suka gitu ya, nggak kurang tulus hati gitu, mungkin ya udah kita syuta ya buat ini keren-kerenan, terus lama-lama akhirnya pudar gitu loh. Nah tapi sekarang beliau tuh belajar wushu karena untuk latihan untuk diri dia sendiri, sama kayak syuta itu beliau juga berlatih untuk diri dia sendiri, kebaikan diri dia sendiri. Jadinya dia mau membuat dua hal ini tuh terusan ada di dalam diri dia. 我不知道这个评价的对不对，希望这些道友们也能给一些指点。 Nah, tadi beliau bilang nggak tahu apakah pandangan beliau ini benar atau enggak, ya moga-moga tahu semuanya bisa memberikan arahan yang lebih baik lagi. 好的，可能是这个是最后一个问题吧，老师。好， ini adalah pertanyaan terakhir. Jadi mungkin juga waktu kita juga sudah lewati ini ya, jam 9 lebih. Mungkin dari Chang Menen, Chang Mengfu dan 要给我们一些一句两句给今天的讲道吗？ Mungkin kita kasih kesempatan untuk Chang Menen atau Chang Mengfu dan kita bisa memberikan sepatah dua patah kata kepada kita semua. 好的，肖老师，你今天讲的非常好， 谢谢。 让我们能够懂得比较多一点关于这个武术，还有刚才你最后讲的一句话很好，关于练武还有我们修道的那个一句话是非常好的，希望大家能够明白。 谢谢。 好的，谢谢。 Ya tadi kata Chang Menen bilang bahwa hari ini pembawaan sharing dari Xiao Laoshi sangat baik ya, apalagi tadi di kesimpulan terakhirnya bahwa memang belajar tahu itu harus dari diri kita sendiri, dari niatan kita sendiri supaya kita tetap berada di jalur ini. Oke, mungkin Chang Mengfu mau tambahkan lagi? Sepertinya tidak, Beb. Oke, jadi untuk malam ini karena waktu juga sudah lewat dan juga terima kasih banyak atas Chang Menen untuk sepatah dua patah katanya dan juga untuk Xiao Laoshi yang telah memberikan waktunya ya untuk yang tadi kita penjelasannya, terus juga kita kasih trik beberapa tips ya untuk bisa latihan ya, itu juga sangat bagus. Untuk juga kita bisa latihan ya di rumah ya. Nanti kalau misalnya ada mau tanya-tanya juga boleh kan, tadi tanya ke Xiao Laoshi dan juga banyak pihak dari Taupuan Lampung, Taupuan Surabaya yang tadi sudah mengumpulkan murid-muridnya, murid-murid dari Wushu Xiaoyao, terus juga dari Chang Mengfu semuanya, semua pihak. Terima kasih banyak untuk kesempatan kali ini juga saya
terima kasih bisa diberikan kesempatan untuk menjadi MC dan juga penerjemah dari Xiao Laoshi. Kalau saya ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian kata, mohon maaf sebesar-besarnya. 希望大家可以理解，jadi mohon pengertian untuk semuanya. Oke, 谢谢老师。可能老师还是还是要说吗？还是怎么样？没有了，我没有了，谢谢大家，谢谢大家。 Oke, sampai di sini dulu ya acara kita. Nanti kita ketemu lagi di bulan depan untuk acara yang lebih menarik lagi pembicaranya. Oke, sisi semuanya, selamat malam. Oke, Wan An.